Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pembincangan ini, segala pujian bagi Allah SWT dan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat baginda. Kami bersyukur atas nikmat kurniaan yang diberikan kerana telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan mendapat ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan kepada semua yang menonton video ini, insya-Allah. Saya Nur Muhammad Asri bin Kamarul Zaman, nombor metrik 284-083 akan memulakan pembincangan ini. Untuk mendalami peranan masjid sebagai satu pusat yang melakoni pelbagai fungsi selain daripada beribadah, kami memilih sebuah masjid tua di Melaka iaitu Masjid Kampung Hulu sebagai tajuk tugasan kami. Ia selaras dengan tema tugasan untuk khusus kenderaan Malaysia SCDN 1003, warisan ketara di Malaysia. Sejarah Masjid Kampung Hulu ini dikatakan bermula pada era penjajahan Portugis di mana askar dan pejuang Melaka mempertahankan serangan bertubi daripada pihak Portugis berhampiran di sebuah masjid besar di pinggir Sungai Melaka, namun dimusnahkan oleh pihak penjajah. Pada tahun 1728, Belanda berjaya menunduk Melaka. Masjid ini dibina oleh Datuk Syamsuddin bin Datuk Harun. Anak kepada Datuk Harun iaitu Ketua Kuantan Melayu dilantik oleh Belanda ketika itu. Mengikut dasar keterbukaan dan kebebasan agama yang digunakan oleh pihak Belanda, mereka telah menyediakan penjagaan masjid ini mengikut syarikat India Timur dan dibina oleh kekuatan penduduk tempatan ketika itu. Masjid ini adalah unik daripada segi binaan dan sejarah sendiri. Ia menjadi tarikan pelancong seluruh dunia untuk berkunjung ke negeri Melaka. Selain daripada kota Formosa, Bogan dan Stadius, seni ini boleh mengungkap sejarah Islam Melaka daripada segi perkembangan masyarakat setempat, pengembangan ekonomi dan pembangunan sosial budaya. Selain itu, masjid ini kandungan sejarah dan sendiri dan dijadikan monumen bersejarah. Selain daripada tempat untuk menaikkan solat umat Islam, ia dijadikan sebagai tempat mesyuarat, aktiviti sosial kesyamatan dan majlis-majlis agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nombor metrik saya 284033, Muhammad Naim bin Ibrahim. Saya akan bacakan objektif kajian. Melalui kajian ini, kami dapat mengkaji sejarah awal dan seni bina warisan ketara terdapat di Masjid Kampung Hulu. Mendapat ilmu pengetahuan pada setiap rekaan bentuk binaan yang terdapat di Masjid Kampung Hulu. Mengenal pasti faktor atau sumber sejarah yang sahih dan tempat berkenaan di Masjid Kampung Hulu. Mengukuhkan hubungan sosial antara pihak masjid dan pihak berkuasa yang dilantik melalui kerjasama secara wawancara, bahan bacaan ilmiah, pemerhatian dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat yang betul. Memupuk semangat patriotisme dan cintakan negara kepada negeri, kepada diri sendiri serta masyarakat untuk terus memelihara sejarah yang ada pada Masjid Kampung Hulu. Kajian lepas, untuk mengetahui kajian yang telah dijalankan oleh penyelidikan yang lepas, kami telah merujuk kepada kajian tersebut, iaitu menurut kajian Nur Dalilah dan Muhammad Syahrudin pada tahun 2021 memberi penerangan khusus tentang sejarah dan keistimewaan mimbar Masjid Kampung Hulu. Inspirasi rekaan bentuk berasal dari seni bina Jawa yang dipercayai dipengaruhi oleh seni bina Hindu dan Buddha. Kajian Kadir Rahmat dan Suyunoh pada tahun 2019 dalam kajian menyatakan bahawa Masjid Kampung Hulu Melaka mempunyai sejarah tentang pengasas masjid ini dan reka bentuk bercorak kerajaan Cina lama. Saya Iliana binti Aris, nombor metrik 283748, ingin menerangkan ciri-ciri yang terdapat pada Masjid Kampung Hulu. Antara keunikan Masjid Kampung Hulu terdapat pada pagar dan pintu gerbangnya. Ianya mempunyai ciri yang sama dengan masjid di kampung Jawa Tengah dan Jawa Timur Indonesia yang dikenali sebagai Gapura Gerbang. Pintu gerbang ini menjadi daya tarikan utama bukan sahaja di kalangan penduduk sekitar, maka ianya juga menjadi antara daya tarikan pelancong yang datang ke negeri Melaka kerana keunikannya. Salah satu binaan yang terdapat di Masjid Kampung Hulu adalah Menara Masjid atau dikenali sebagai Menara Azan. Menara Azan ini terletak di sebelah kanan berhampiran pintu gerbang Masjid Kampung Hulu. Menara Azan ini dipercayai mempunyai persamaan dengan bangunan pagoda di negara China. Menara masjid ini mempunyai ciri penggabungan segi empat dan silinder, namun telah dipelbagaikan dengan bentuk bertingkat dan semakin mengecil apabila sampai ke puncak Menara Azan.
Di dalam menara ini terdapat tangga yang berkedudukan menaik mengelilingi menara untuk ke puncak menara azan. Menara azan ini dibina bertujuan memastikan azan dapat didengari oleh penduduk setempat ketika muazzin melakukan azan. Dewan sembahyang utama atau ruang solat utama merupakan ruang yang utama dan paling luas dalam pembangunan sesebuah masjid. Dewan solat utama ini berkeluasan 13.7 meter panjang dan mampu memuatkan seramai 120 orang jemaah pada satu-satu masa. Lantai bangunan Dewan Solat Masjid Kampung Hulu ini dibuat daripada blok marmer putih berukuran 60 cm lebar dan 60 cm panjang. Di ruangan ini juga terletaknya 4 buah tiang seri utama yang bertindak sebagai penyokong atap piramid bertumpang 3. Terdapat 5 buah pintu masuk yang menghubungkan Dewan Solat Utama dengan bahagian serambi selain 4 buah tingkap yang diukir dengan ukiran tebuk telur. Assalamualaikum. Saya Muhammad Wahidin Wahab, nombor matrik 284057. Beduk lama yang masih kekal berada di atas menara pintu gerbang masuk utama Masjid Kampung Hulu Melaka merupakan salah satu keunikan dan tarikan yang terdapat di masjid ini. Beduk tersebut dipercayai berusia hampir 300 tahun dan telah diisytiharkan sebagai objek warisan pada tanggal 11 Ogos 2015 menurut Raja Masjid Kampung Hulu, Tuan Haji Abdullah bin Abdul Qadir. Sehingga kini tradisi membuka beduk masih menjadi amalan di Masjid Kampung Hulu Melaka dan hanya dipalu sebagai tanda isyarat masuk waktu berbuka puasa sahaja. Serta paluan beduk tersebut boleh didengari sehingga sejauh 3 km. Beliau berkata, tradisi membuka beduk perlu dipelihara untuk generasi masa kini dan masa akan datang. Seterusnya, kubah. Bagi negeri Melaka, pembinaan kubah berbentuk sfera jarang digunakan dalam asas pembinaan masjid di negeri ini. Sebaliknya digantikan dengan asas bumbung bertingkat 3 atau lebih dikenali sebagai bumbung Meru. Contohnya di Masjid Kampung Hulu, pembinaan kubah menggunakan asas bumbung bertingkat 3 dan mempunyai salur bayu pecah 4 di bahagian-bahagian bumbung. Serta di puncak atas bumbung tersebut terdapatnya mahkota bumbung konflik yang mempunyai ragam hias yang menarik. Secara tidak langsung, rekan seni bina tersebut menjadi tarikan kepada mereka yang berkunjung ke Masjid Kampung Hulu. Seterusnya, makam Syed Abdullah Al-Haddad. Di Masjid Kampung Hulu terdapat makam seorang guru agama yang terkenal dan pada ketika dahulu dianggap sebagai wali, iaitu Syed Abdullah Al-Haddad. Makamnya terletak di bahagian luar mihrab serta dipagar dengan batu dan besi. Menurut Raja Masjid Kampung Hulu, Tuan Haji Abdullah bin Abdul Qadir, kebiasaannya ada beberapa jemaah Masjid Kampung Hulu selepas menunaikan solat fardu atau solat Jumaat, mereka akan datang membaca Al-Quran di hadapan makam. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahdurin binti Saleh bernombor matrik 283862 akan membentangkan berkenaan ciri-ciri seni bina dan seni reka di Masjid Kampung Hulu Melaka. Tiang seri. Tiang seri terletak di tengah-tengah dan merupakan sendi utama bangunan. Di Masjid Kampung Hulu ini, struktur bangun bumbung yang disokong oleh 4 tiang seri di tengah-tengah masjid yang menjadi penyokong kepada tiang-tiang yang lain selain berfungsi untuk menahan struktur kubah dan bumbung. Sis kayu digunakan untuk membuat tiang seri adalah lebih besar daripada tiang-tiang yang lain dan ia diperbuat daripada kayu, berlian atau ulin. Walaupun seni reka masjid ini dipengaruhi oleh seni reka Jawa, namun begitu Masjid Kampung Hulu ini tidak dibuat daripada kayu seperti masjid-masjid di Jawa. Sebaliknya, ia dibuat menggunakan batu dan bata. Bumbung. Seni bina Masjid Kampung Hulu masih mengekalkan seni bina lama. Ia dapat dilihat pada bahagian bumbung yang berbentuk piramida bertumpang 3. Masjid ini mempunyai 3 lapisan bumbung yang terpisah antara satu sama lain. Ruang antara bumbung yang mempunyai banyak lapisan tersebut membolehkan kemasukan udara serta cahaya dalam setiap ruang solat. Setiap lapisan bumbung dikatakan membawa pengertian dan maksud yang tersendiri. Lapisan paling atas bermaksud keteguhan iman manusia dengan Allah SWT. Lapisan kedua ataupun lapisan tengah pula membawa maksud hubungan manusia dengan manusia. Manakala lapisan terakhir atau lapisan bawah membawa pengertian alam semula jadi yang menghubungkan manusia dengan pencipta iaitu Allah SWT.
Di sekeliling Masjid Kampung Hulu ini turut dibina serambi. Serambi ini mempunyai kelebaran sebanyak 3.2 meter dengan panjang 16.7 meter. Serambi masjid ini turut dikelilingi dengan pagar musang setinggi 0.4 meter yang diperbuat daripada besi yang mempunyai ukiran bermotifkan flora. Serambi masjid memainkan peranan penting sebagai pusat pengajian dan dakwah Islam, tempat di mana kaum muslimin bermusyawarah dan berbincang tidak kira berkaitan agama, politik, sosial, pendidikan, jihad dan sebagainya. Serambi masjid juga menjadi pusat bantuan kepada mereka yang memerlukan iaitu fakir dan miskin, tempat perlindungan, tempat tidur dan tempat istirahat para musafir. Sesungguhnya banyak lagi fungsi serambi masjid yang menjadi penghubung yang baik sesama manusia dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Surada binti Kusni bernombor matrik 284121. Bagi meneruskan pembentangan ahli kumpulan saya berkaitan dengan Masjid Kampung Hulu adalah seperti berikut. Secara keseluruhannya, apa yang dapat disimpulkan ialah berdasarkan pembentangan awal, rakan sepasukan saya telah pun menerangkan berkaitan dengan pengenalan dan juga sejarah pembinaan awal Masjid Kampung Hulu. Seterusnya, rakan sepasukan yang lain juga telah menerangkan dengan teliti iaitu berkaitan dengan kehalusan seni bina dari kebentuk bangunan meliputi tiang seri, bumbung, serambi, kolah dan lain-lain. Keunikan dan kehalusan seni bina masjid juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi kerana ianya telah dibina sejak daripada tahun 1700 lagi. Akhirnya, mengapa kita perlu mempelajari berkaitan dengan sejarah warisan di Malaysia khususnya adalah seperti berikut. Warisan bangsa merupakan lambang identiti sesebuah negara. Sebagai contoh, masjid merupakan lambang rumah ibadat kepada penganut agama Islam. Keunikan seni bina yang mempunyai pelbagai maksud yang tersirat dan tersurat perlu sentiasa dihayati. Kedua, ianya memupuk semangat perpaduan dan mencerminkan budi pekerti rakyat Malaysia. Ketiga, keunikan budaya mampu menarik pelancong luar negara dan datang ke Malaysia. Dengan keunikan ini, ianya akan memberikan impak yang positif terhadap ekonomi di Malaysia juga. Dan yang terakhir adalah asal-usul kebangkitan sebuah negara merupakan satu sejarah yang boleh disandarkan sebagai satu iktibar dalam proses mengekalkan kesinambungan tamadun. Sebagai contohnya, perpaduan dan keharmonian sentiasa dipupuk sejak daripada awal persekolahan kanak-kanak lagi. Apa yang dapat disimpulkan ialah nilai sejarah bermulanya penyebaran agama Islam di Melaka, khususnya di Masjid Kampung Hulu, perlu sentiasa dipelihara agar asal-usul perjuangan generasi terdahulu dapat dipelajari dan dihayati oleh generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jabullah bin Abdul Qadir, bertugas sebagai Nodia Masjid Kampung Hulu. Assalamualaikum. Nama saya Profesor Ashmin Osman, berkhidmat di Majlis Angin Bersama Mereka di unit kejuruteraan bahagian pembangunan tanah. Telah berkhidmat dalam MAIM selama 15 tahun. Assalamualaikum, saya Muhammad Naim daripada wakil kumpulan saya. Ini bertanya Tuan Haji Abdullah bin Abdul Qadir, Noja di Masjid Kampung Hulu. Soalan yang saya nak tanya Noja ni, bilakah Masjid Kampung Hulu ni dibina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kampung Hulu yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka, daerah Melaka. Jadi masjid ni dibina pada tahun 1728 dibina oleh Encik Syamsuddin bin Datuk Arum. Taruh 1728 dan dibarui akan dia oleh Syekh Umar Hussein Al-Atas 1920. Dibarui akan di setengah bangunan dibarui oleh Syekh Umar Hussein Al-Atas. Assalamualaikum, saya Wahyu dari wakil dari kumpulan kami. Tanya beberapa soalan kepada Encik. Yang pertama, berapa kali Masjid Kampung Hulu ini telah dibuat ubah-ubah ataupun pembaikan untuk membantu warisan, memastikan warisan yang ada di masjid ini terpelihara daripada dulu dan sekarang. Untuk Masjid Kampung Hulu dan boleh sebenarnya Masjid Kampung Hulu memang boleh adalah menjadi atau terkandung dalam akta warisan kawasan. Dulu masjid merupakan akta kawasan di mana terikat dengan Jabatan
kawasan warisan negara. Setiap perbaikan dan pemeliharaan yang perlu kita laksanakan, kita perlu mendapatkan pengesahan kelulusan daripada Jabatan Warisan Negara sebelum pelaksanaan boleh buat. Terutamanya bagi kerja-kerja yang besar atau major, kita perlu mendapatkan daripada Warisan Negara. Dan pelaksanaan dibuat oleh JKR. Pihak JWN akan melantik JKR untuk melaksanakan kerja tersebut lah. Kecuali kerja-kerja am kecil, pihak masjid, lembaga ataupun mahkamah sendiri yang boleh buat terus lah. Okey, yang untuk yang terakhir, Masjid Kampung Hulu Kampung ini dibuat adalah pakai pembentukan Jabatan Warisan Negara pada tahun 2013 berjumlah 3 juta dan itu adalah yang pertama. Dan kedua adalah pada tahun 2019 semasa Agung Sultan Muhammad V datang ke Melaka untuk kawasan kerja rasmi. Itu adalah dua kerja yang terakhir yang besar yang pihak Mahkamah dan Masjid dapat lakukan sebut.